Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Amma ba'd. Yang saya hormati dan saya muliakan pengurusi surau, tuan-tuan imam, tuan-tuan guru, para ahli ilmu, seluruh ahli jawatan kuasa surau. Yang saya hormati dan saya muliakan tuan-tuan dan puan-puan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, kita amat-amat rasa syukur, rasa terima kasih ya kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada tahun ini Allah memberi kesempatan untuk kita semua menjadi tetamu Allah di rumah Allah di bulan yang mulia yang diberkati oleh Allah. Ya, tuan-tuan, tahun lepas bukan kita tak terawih, tapi kita terawih di rumah masing-masing. Alhamdulillah juga, syukur juga tuan-tuan, kerana tahun lepas kita semua boleh jadi imam, ya, jadi khatib lagi. Walau bagaimanapun rasa ralat, ya, rasa ralat. Kerana apa tuan-tuan? Kerana berada di rumah Allah ini antara saat-saat dan waktu-waktu yang amat bernilai dalam umur saya dengan umur tuan-tuan. Solat jemaah di rumah dapat 27 juga. Ya, kerana al-jamaah itu, solat jemaah itu dia punya pahala 27 kali ganda. Di surau, di rumah Allah, di masjid 27 juga tuan-tuan. Tapi ada orang tanya saya, apa beza Ustaz 27 kat rumah dengan 27 kat surau? 27 kat rumah tuan-tuan 27 rupiah. Ya. 27 kat rumah Allah ni 27 dolar. Mana tuan-tuan nak? Ya, kadang-kadang nilai, sudah tentulah nilai di rumah Allah jauh sangat-sangat berbezanya dengan nilai di rumah kita. Bukan kata rumah kita tak ada nilai. Betul tuan-tuan ya? Rumah yang dibaca Al-Quran, rumah yang kita solat berjemaah dengan anak isteri kita, ada nilai tuan-tuan. Kecuali rumah itu rumah yang maksiat. Itu Allah alam, serah pada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, walau bagaimanapun tuan-tuan, pada malam ni sedikitlah tuan-tuan ya. Lebih kurang 15 minit boleh tuan-tuan? Boleh lah dia? Setengah jam? Dia mengaji bulan Ramadan ni tak perlu banyak Tuan Haji. Dia kena amalnya banyak. Tapi dah pengurusi minta tuan-tuan sekarang, Tuan Haji minta setengah jam sampai pukul apa ya? Pukul 11 ke? Tak adalah tuan-tuan sekarang ni. Sampai sekarang pukul 10.20 lah, 25 lebih kurang gitulah tuan-tuan. Saya ringkaskan insya-Allah. Kerana banyak lagi kita nak balik rumah, nak buat kerja ibadah pada Allah Subhanahu Wa Taala. Tajuk yang diberi pada saya tuan-tuan ialah Ramadan, bulan keampunan. Tuan-tuan, saya, tuan-tuan sudah cukup faham dan amat-amat faham dan mengenali siapa diri kita. Iaitu seorang manusia yang tidak pernah sunyi daripada tersilap. Ya, Nabi dalam satu sabda, saya baca ringkas supaya saya dengan tuan-tuan kadang-kadang insaf siapa diri kita. Kita adalah seorang hamba Allah yang tidak ada apa-apa tuan-tuan. Ya, yang tidak memiliki diri kita sendiri pun, dan kadang-kadang kita ni antara orang-orang yang dikatakan manusia-manusia yang ada dua sifat utama. Sifat pertama, saya suka ulang benda ni tuan-tuan, walaupun di mana-mana. Kita ada dua sifat. Sifat pertama, kita banyak tak tahu. Sehingga tentang diri kita pun kita tak tahu. Betul ya? Siapa tahu dia besok dia masih hidup? Takkan tak tahu. Sekarang sihat kan? Besok sihat lah. Belum tentu tuan-tuan. Tak tahu. Hari ni dia sihat, malam ni dia sihat. Besok dia sihat tak? Besok dia bangun pagi besok sihat tak? Siapa tahu dia sihat? Tak tahu. Habis apa yang tuan-tuan tahu? Tuan-tuan ustaz macam mana? Sama lah kita, sama-sama lah kita, sama-sama tak tahu. Maknanya bukan tak tahu semua, tak tahu, tahu. Tapi berapa? Tak tahu bila. Contoh, tuan-tuan tahu tak tuan-tuan sedang berkelip? Tahu tak? Ke tak tahu ni? Tahu ya? Tapi kalau saya tanya berapa kali berkelip, tak tahu. Tuan-tuan tahu tak tuan-tuan masih bernafas, hembus nafas, tarik nafas? Tahu ya? Kau tak kisah ni? Saya tak kisah, ustaz janji. Iyalah maknanya. Tapi berapa kali? Tak tahu. Daripada rumah tuan-tuan sampai ke sini, tuan-tuan berjalan berapa langkah? Tiap-tiap hari berjalan kan? Kau naik kereta. Berapa pusingan tayar dia? Tak tahu. Tuan-tuan tumpang kereta, kau naik kereta sendiri. Kereta sendiri pun tak tahu. Maknanya banyak benda. Kalau saya tanya tuan-tuan, sama lah. Rambut atas kepala tuan-tuan tinggal berapa lagi? Yang uban ada berapa? Yang hitam ada berapa? Ke dah uban semua dah? Kau tak kisah ni tuan-tuan ni? Tak tahu tuan-tuan. Jadi maknanya manusia banyak tak tahu. Okey, dengan sebab banyak tak tahu pertama sekali. Yang kedua, banyak lupa. Betul ya?
Tuan-tuan pernah lupa isteri? Pernah? Tuan Haji datang berapa orang ni? Dengan isteri ke seorang? Kejap-kejap, Ustaz, saya ni ada isteri ke, Ustaz? Tuan-tuan pernah buat macam tu? Puan-puan pernah lupa suami? Jarang orang lupa isteri, lupa suami. Tapi masalah paling dahsyatnya, dia lupa siapa diri dia. Ni tuan-tuan. Dia tak lupa isteri, dia tak lupa anak-anak, dia tak lupa makan, dia tak lupa minum. Tapi dia lupa diri dia siapa. Betul tuan ya? Yang paling dahsyat, dia lupa Allah. Sebab tu dia jadi Tuhan. Ramai tuan-tuan orang Malaysia mengaku Tuhan. Dia lupa siapa diri dia. Tidak lebih daripada seorang hamba, tapi tiba-tiba mengaku Tuhan. Maka atas dua dasar ni, tambah pula dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada satu hadis Nabi sebut, kullu bani Adam khata'un. Kullu bani Adam, semua anak Adam khata'un, dia akan buat salah. Tapi kalau kita belajar bahasa Arab, khata' ni dia panggil sirah mubalaghah. Buat salah demi, maknanya kalau bahasa mudahnya, berkali-kali buat salah. Contoh tuan-tuan agak-agak tuan-tuan buat salah banyak kali dah. Berapa kali dah? Berkali-kali ya. Samalah saya pun. Berkali-kali. Tetapi Nabi di akhir hadis itu Nabi kata wa khairu khata'in at-tawwabun. Sebaik-baik orang yang berkali-kali membuat kesalahan ini, kesilapan ini, at-tawwabun, orang yang sentiasa berkali-kali bertaubat. Apa dengan kata lainnya, setiap anak Adam tu banyak kali dia buat dosa. Dan sebaik-baik orang yang banyak dosa ini, dia banyak bertaubat. Itu bahasa maksud mudah. Ada satu lagi hadis Nabi mengatakan, innal insan la yakhlu anil khata'i wan nisyan. Sesungguhnya manusia tidak sunyi daripada al-khata'. Al-khata' ni dia akan buat, dia tersilap. Kalau dia tak silap pun dia akan tersilap. Sebab tu tuan-tuan, bila mana orang melakukan kesilapan, jangan kita besar-besarkan kesilapan orang. Kerana suatu hari nanti kita juga akan tersilap. Macam mana pada waktu tu orang sebarkan, viralkan kesilapan kita. Ni suka sangat duk sibuk tuan-tuan sekalian, duk cari siapa langgar SOP. Kemudian viralkan ni yang langgar-langgar SOP ni. Tuan-tuan sekalian, jangan, mungkin dia manusia, dia tersilap, dia lupa bawa ni kan. Ni salah ni tuan-tuan, kena pakailah ya. Ni live kan ni. Tuan-tuan tak bagi tahu ni. Ni orang cari pasal, tengok ustaz tu. Tak apalah, tutuplah tuan-tuan sekalian, tersilap nak buat macam mana? Kena marah juga. Sebab tu kadang-kadang kalau isteri kita tersilap, suami tersilap, sahabat-sahabat kita tersilap, janganlah tuan-tuan marah sangat. Kenapa? Kita juga akan tersilap. Siapa kata? Nabi bagi tahu, tak akan pernah sunyi. Innal insan, sesungguhnya manusia, la yakhlu, tidak pernah sunyi, anil khata', buat silap, wan nisyan, yang kedua lupa. Bahkan saya dengan tuan-tuan pun namanya An-Nas. An-Nas, kata setengah ulama, berasal daripada perkataan nasiya. Nasiya. Apa makna nasiya? Lupa. Tambah-tambah pula makan nasi banyak. Tu Arab kata. Perkataan lupa dalam bahasa Arab, nasiya. Kalau eja, nun sin ya, nasi. Terus kan ya? Kita orang Malaysia makan banyak. Orang Malaysia memang pelupa. Okeylah tuan-tuan, atas dasar beberapa apa yang saya sebut tadi, maknanya saya dengan tuan-tuan tak akan mungkin pernah terlepas daripada dosa. Baik, saya nak sebut apa yang guru saya cakap tuan-tuan sekalian. Lemaslah tuan-tuan. Boleh bercakap ya. Nak bercakap lagi, nak bernafas lagi. Guru saya kata tuan-tuan, bukan masalah dosa sebenarnya. Masalah kita kena minta ampun di atas dosa. Dosa tetap kita akan berdosa. Tak ada orang yang tak ada dosa. Kecuali Nabi SAW itu kita dah sedia maklum. Tak perlu kita sebut lagi, maksum. Selain daripada Nabi, sahabat Nabi, wali-wali Allah, awliya-awliya, semua berdosa. Masalah bukan dosa. Masalahnya ialah minta ampun tak kepada Allah dengan di atas dosa. Itu persoalan yang paling besar. Yang kedua, Allah ampun tak kalau kita minta. Jadi bulan Ramadan ni tuan-tuan, bulan keampunan. Saya nak baca beberapa hadis yang ringkas. Tinggal 5 minit lagi tuan-tuan ya. Betul tak? Masuk dia. Allah. Saya akhir-akhir ni tak minat dah bercakap lama-lama. Tapi tak apalah, tuan-tuan, kita cakap lama sikit lah. Dalam satu hadis Nabi sebut, untuk membuktikan bahawa Ramadan ini bulan keampunan, tuan-tuan jangan lepas peluang. Ya, kerana bulan ni tuan-tuan pasti Allah akan ampun kita. Kerana bulan ni bulan keampunan. Dalam satu sabda Nabi sebut, diriwayat daripada Imam Muslim. Ya, kata silap saya Imam Muslim, riwayat Imam Muslim. Nabi mengatakan as-salawatul khams wal jumu'ah ila al-jumu'ah wa Ramadan ila Ramadan mukaffiratun bainahunna idzajtunibatil kaba'ir. Atau kama qala Nabi. Nabi kata as-salawatul khams, sembahyang 5 waktu ni. 5 waktu kita sedia maklum, Zuhur, Asar, Maghrib dan sebagainya. Kemudian Jumaat kepada Jumaat. Ya, besok Jumaat. Jumaat sampai Jumaat akan datang.
Baru ni esok Jumaat sebelum ni tuan-tuan, antara tengah-tengah tu, dan Nabi sebut lagi, Ramadan ila Ramadan. Bulan Ramadan tahun lepas dengan bulan Ramadan tahun ni, tengah-tengah ni kita ada ni. Bahkan selepas Ramadan nanti, kita akan tunggu Ramadan akan datang. Tengah-tengah tu, mukaffiratun adalah waktu-waktu Allah hapuskan dosa. Kafarah. Ya. Tuan-tuan, kadang-kadang pengurusi majlis dia sebut, hendaklah kita baca tasbih kifarah. Bukan salah tu tuan-tuan. Kafarah, bahasa Arab lah, bahasa Melayu okeylah. Kafarah, apa makna kafarah? Iaitu Allah hapuskan dosa. Macam mana? Ampunkan dosa. Dengan keampunan itu. Tapi tuan-tuan, dia ada dua. Satu, Allah ampun dosa, tapi dosa tu masih ada. Dosa tu masih tertulis dan tercatat dalam buku catatan amalan. Sebab itulah awal-awal saya sebut pada tuan-tuan bahawa Nabi SAW betapa dia sayang pada kita, kerana kita umat dia, dan dia mencintai kita. Tuan-tuan sekalian, sentiasa merindui kita. Bahkan Nabi lebih awal memohon keampunan kepada Allah sebelum adanya kita. Ya. Maka Nabi ajar di bulan Ramadan ni untuk memastikan bahawa dua perkara atau tiga perkara. Pertama, Allah ampunkan kita. Yang kedua, Allah hapuskan dalam buku catatan amalan kita. Yang ketiga, Allah tak soal di akhirat. Akhirat ni tuan-tuan, Allah akan tanya kita, wala tus'alunna yauma izin anin na'im. Kalau kita belajar bahasa Arab, lam dengan nun tu lam taukid, nun taukid. Ada belajar bahasa Arab sikit-sikit ya? Alhamdulillah yang ada, alhamdulillah mudah nak masuk syurga. Yang tak belajar tu boleh masuk juga, tapi termenung dalam syurga. Sebab ahli syurga dia cakap Arab. Malaikat datang-datang tanya, nak makan apa pagi ni? Bahasa Arab. Roti canai, tahu bahasa Arab. Nasi campur, termenung. Tapi saya nak cerita ni lama juga. Ada ustaz saya dulu dia cerita. Tapi tak tahulah tuan-tuan betul tak betul. Sebab dulu ada orang komen dah, mana boleh buat macam tu, cerita-cerita begitu. Tak tahulah, tapi ustaz saya dulu, masa di Mahat dulu, dia cerita. Dia kata ada seorang termasuk syurga, termenung. Malaikat datang. Nanti saya terus terjemah lah, tuan-tuan tak payah cakap Arab lah ya. Malaikat datang, apa masalah ni tuan termenung ni? Dia pun cakap, wahai malaikat, kamu kata dalam syurga semua ada. Lahum ma yasha'un. Ayat Quran kata bagi mereka, bagi ahli syurga, segala apa yang yasha'un, yang mereka nak. Habis, malaikat tanya, kamu nak apa sampai kamu termenung? Memang dalam syurga semua ada. Dia kata, ni rokok tak ada ni. Rupanya dia gian nak merokok, tuan-tuan. Ni ustaz saya cerita. Tuan-tuan jangan salah faham ni ya. Tuan-tuan merokok macam biasa lagi. Teruskanlah macam biasa. Ya, saya tak pernah. Saya nak buat apa larang orang tuan-tuan ni. Dia nak merokok, ikut dia lah. Duit dia. Baik. Malaikat kata ada. Tapi ustaz saya, dia baca ayat Quran. Saya kata, yo aku ustaz ni. Dia kata dalam Quran surah Baqarah, wa basyiril ladzina amanu wa amilus solihat anna lahum jannatin tajri min tahtiha al-anhar kullama ruziqu minha min thamarati rizqa qalu hadza allazi ruziqna min qabl. Apabila ahli syurga diberi rezeki, kullama ruziqu minha min samarah. Apabila ahli syurga diberi rezeki, antara contoh rezeki di syurga ialah samarah, buah-buah. Bila mana ahli syurga makan buah, ahli syurga kata apa tuan-tuan? Hadza allazi, ini adalah ruziqna yang direzekikan kepada kami min qabl, sebelum ini. Bila dia makan buah syurga, dia kata sebelum ni dia dah makan dah. Di dunia. Maknanya musangking dunia dia pernah makan. Dia tengok jumpa musangking pula dalam syurga. Ustaz saya cakap tuan-tuan sekalian ya. Tuan-tuan setuju tak setuju ni terpulang lah. Tapi nak bagi tahunya, satu nikmat dunia, syurga 99 nikmat. Satu nikmat di dunia dibawa ke akhirat untuk melengkapkan 100% nikmat syurga. Maka malaikat tu jawab, ada. Tuan nak rokok apa? Dia kata godang garam ada. Ini ustaz saya cakap tuan-tuan. Yalah, kita pun tahu yang tu je lah. Kan ada rokok lain? Ada rokok lain? Tuan-tuan ada isyak rokok apa? Dia kata bolehlah gudang garam. Malaikat bawa. Malaikat pun tinggal dia segera. Dia termenung lagi. Malaikat datang tanya dia. Dia kenapa tuan termenung lagi? Yalah, rokok dah ada api mana? Yang ni yang tuan tak faham-faham lagi ni. Dalam syurga mana ada api? Dalam neraka ada lah, malaikat jawab. Macam mana tuan-tuan nak merokok lagi? Tak adalah tuan-tuan, tu ceritanya termenung. Ada orang termenung. Yang ni bukan termenung masalah. Tak ada rokok, dia termenung, tak boleh cakap Arab. Tak adalah tuan-tuan, semuanya akan berbicara Arab. Cuma saya nak bagi tahu, siapa yang belajar bahasa Arab, dia boleh berinteraksi dengan baik dengan bahasa Allah, bahasa Quran. Salah satu Allah kata wala tus'alunna. Lam kat depan, lam taukid. Nun kat akhir, yang sabdu tu nun taukid. Nun taukid bukan nun taukid, dia ada dua. Sakilah dengan khafifah. Nun taukid sakilah. Sungguh-sungguh kami akan tanya kamu.
Pada hari bila? Hari itu. Hari yauma izin. Hari kiamat. Tentang apa? Sungguh-sungguh kami akan tanya. Anin na'im. Setiap nikmat Allah tanya tuan-tuan. Pasti. Setiap kelipan tuan-tuan, setiap bunyi tuan-tuan dengar dengan telinga, setiap mulut tuan-tuan bercakap patah-patah perkataan, setiap kaki yang tuan-tuan melangkah, setiap nafas yang tuan-tuan hembus, Allah akan tanya semua. Allah, macam mana tuan-tuan nak jawab? Masa saya di Yaman dulu, antaranya Habib Omar, tuan-tuan sekalian. Sekarang duk belajar video Habib Omar baca Quran ya. Habib Omar ni dia baca Quran, dia tak kira lagu. Dia kira tone suara dia ni tuan-tuan sekalian, dia ikut maksud. Kita tak faham maksud, terkejutlah kita. Saya mula-mula terkejut. Kenapa? Ayat kita ni tuan-tuan, ayat neraka pun senyum, ayat syurga pun senyum. Ya. Ayat neraka pun merdukan suara, ayat syurga pun lagi merdu suara. Betul ya? Ke tuan-tuan baca macam mana ayat neraka? Biasalah ya? Ke macam mana? Jadi Habib Omar ni, orang duk belagar. Oh ni tak betul, tak betul. Wallahualam tuan saya serah pada Allah. Tapi walau bagaimanapun, ya, masa saya duduk di sana, saya tanya, kenapa Habib Omar baca macam tu? Dia kata dia baca ikut maksud dan tone suara dia ikut maksud. Neraka, azab. Seksa. Syurga, dia ada kegembiraan, menggambarkan tone nada kegembiraan. Wallahualam tuan-tuan. Tapi kita nak sebutnya, saya ringkaskan sikitlah tuan-tuan sekalian ya. Nanti panjang sangat. Ya, saya tak nakkan panjang sangat. Walau bagaimanapun, beliau mengatakan kalau Allah tanya saya dengan tuan-tuan, setiap nikmat, tak ada seorang akan masuk syurga. Tanya nikmat, tanya dosa, lagi tak masuk syurga. Kalau Allah betul-betul hisap saya dengan tuan-tuan, satu demi satu, setiap huruf yang keluar daripada perkataan yang tuan-tuan bercakap, Allah kira, setiap sen yang tuan-tuan belanja, Allah kira, setiap saat waktu yang tuan-tuan lalui dalam hidup ni pun Allah hitung, tak ada seorang pun masuk syurga. Sebab tu ada doa, ya Allah, kalau engkau nak hisap aku, tuan-tuan, tapi tuan-tuan doa di bulan Ramadan, ya Allah, tolong jangan hisap aku di akhirat, ya Allah. Tolonglah, ya Allah. Ya Allah, kalau aku sampai di alam barzah, ya Allah, tolonglah jangan biarkan malaikatmu bertanya padaku, ya Allah. Tuan-tuan, kalau boleh tanya pun tak boleh jawab, tuan-tuan. Kalau malaikat tanya lagi lah. Betul ya? Tuan-tuan dah khatam Quran dah? Hari ke-10 dah ni. Nak masuk ke-11. Dah khatam belum? Bila nak khatam? Imam Syafi'i 60 kali tuan-tuan khatam bulan Ramadan. Imam Syafi'i lah, saya samalah dengan tuan-tuan. Allahu Rabbi, 60 kali bulan Ramadan. Maknanya satu hari berapa kali? 2 kali dia khatam. Saya masa di Yaman dulu, tuan-tuan, bukan saya, masa di Yaman dulu, orang Yaman seminggu sekali khatam Quran. Khamis malam Jumaat, Khamis pagi Khamis majlis khatam Quran. Tiap-tiap pagi Khamis saya kata, siapalah yang khatam ni? Ya, mana ada seorang khatam tiap-tiap minggu. Subhanallah. Kita nak bawa apa jumpa Allah, tuan-tuan? Akhir sekali, ya Allah, tolonglah jangan kau hisap aku dengan hisapan yang detail, ya Allah. Ataupun bahasa mudah, ya Allah, kau ringankan hisapan aku, ya Allah. Dan tuan-tuan kena berdoa di bulan Ramadan, ya Allah, jangan matikan aku, ya Allah, sebelum engkau ampun dosa-dosa aku, ya Allah. Itu satu hadis yang saya baca. Kalau hadis yang tuan-tuan sudah faham, yang ustaz kita dah baca, di dalam bulan Ramadan ada puasa. Maka Nabi kata apa? Man sama Ramadana imanan wahtisaban ghufira. Sesiapa yang berpuasa di bulan Ramadan penuh keimanan dia. Imanan. Kepercayaan. Apa makna iman, tuan-tuan? Saya selalu nak ulang pada tuan-tuan. Iman dia berada di hati. Apa makna hati? Hati tempat rasa. Maka apa makna iman? Rasa percaya. Biar rasa. Ya, ada orang percaya tapi tak rasa. Lain, tuan-tuan. Tahu. Faham tapi tak rasa. Biar tuan-tuan rasa. Rasa yakin dengan Allah. Di mana Allah? Allah dekat dengan kita. Kan wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Suratul Baqarah 1 berapa? Ya, 186 kan? Yang saya baca dalam solat tadi. Wa iza, dan apabila sa'alaka, telah bertanya kepadamu wahai Nabi Muhammad, ibadi, oleh hamba-Ku tentang diriku. Bagi tahu kepada hamba-Ku itu, fa inni qarib, aku dekat. Allah ni, tuan-tuan, dia dekat dengan kita. Habis kenapa tak nampak ustaz dah dekat? Dia, tuan-tuan, dia sifat benda ni kalau dah terlalu dekat, dia tak nampak. Tuan-tuan nampak leher, tuan-tuan? Cuba tengok sekejap. Ada leher tak? Tak nampak ni. Tak nampak semestinya tidak ada. Jangan cakap tak nampak, tak ada ni ustaz, tak nampak. You yang tak nampak, orang lain dah lama dah nampak. Okey, tuan ya. Allah dekat. Tapi tak nampak. Sebenarnya bukan masalah tak nampak, tapi bukan masalah Allah, kita yang tak nampak. Saya selalu sebut, tuan-tuan sekalian, kalau tuan-tuan beli garam tak masin. Masalah garam ke masalah apa? Tuan-tuan rasa garam tak masin. Masalah garam, nak beli garam lain. Tuan-tuan beli pula, datang-datang, tuan-tuan
Tak masin juga. Itu bukan masalah garam, masalah lidah, tuan-tuan. Begitulah masalah Allah. Allah dekat dengan kita. Siapa bagi tahu? Allah sendiri bagi tahu. Fa inni qarib, aku dekat. Okeylah. Puasa ghufira. Apa makna ghufira? Ghufira ni diampunkan. Dia imbuhan di. Ya. Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira, diampunkan dosanya. Ghufira lahu ma taqaddama, dosa-dosa yang telah lalu. Min zambihi, dosa kita berlalu ya tuan-tuan. Setahun dah lalu banyak dosa saya, dosa tuan-tuan. Maka Allah ampunkan bulan Ramadan. Ada hadis yang kedua. Sebab bukan puasa saja bulan Ramadan, ada qama, man qama Ramadan, menghidupkan malam-malam Ramadan. Kita tarawih dah ni tuan-tuan, walaupun 8. Alhamdulillah. Ya, tahun ni majoriti 8. Saya pergi surau, tuan-tuan, surau dulu bukan surau ni dulu 20 Tuan Ji. Yalah ustaz, tahun ni 8 ajalah. Kenapa pula? Ustaz tengoklah, semua dah atas kursi dah sembahyang. 8 ajalah. Okeylah, 8 je lah. Betul tuan? Tuan-tuan sini 20 ke dah memang asal lagi 8? Memang asal 8 ya? Alhamdulillah. Kalau ada kuliah maghrib 20. Kalau kuliah lepas tarawih 8. Okeylah tuan-tuan. Dia bukan masalah 20, masalah 8. Masalahnya ialah Allah ampun kita dengan sebab kita mendirikan malam. Ni duduk 8 ke 20? 8 ke 20? Orang lain tuan-tuan 40 dah. Jadi diam-diam aja lah. Betul ya? Ke mesyuarat baru ni? Orang lain, tuan-tuan, di Yaman 120. Orang lain tuan-tuan, subhanallah, laju meninggalkan kita. Kita ni minta maaf lah tuan-tuan, kadang-kadang kita ni, saya dengan tuan-tuan lah barangkali, tapi minta maaf mungkin saya, tuan-tuan hebat. Kita ni sebenarnya terhegeh-hegeh lagi tuan-tuan. Terhegeh-hegeh atas dunia. Orang lain mati dah masuk syurga dah. Betul ya? Diam aja ni. Ya ke ustaz mati masuk syurga? Yalah tuan-tuan, kubur tu nampak aja macam tu. Dia boleh jadi taman-taman syurga. Kalau saya dengan tuan-tuan mati malam ni, kalau lah, tapi tak nak lagi kan? Samalah tuan-tuan saya pun. Bukan tak nak mati, nak mati. Dia begini, tuan-tuan nak masuk syurga tak? Nak masuk syurga kena mati dulu. Tuan-tuan nak mati? Tu masalah tu. Syurga nak masuk, mati tak nak. Tapi sebenarnya mati ni bukan masalah nak tak nak. Nak pun mati, tak nak pun mati. Tapi harap-harap ya Allah, kalau engkau nak matikan aku, tunggulah dulu ya Allah. Dosa aku banyak ya Allah. Ampunkanlah aku ya Allah. Dan ya Allah, kalau engkau tahu sudah tibanya masa aku mati ya Allah, engkau jangan matikan aku sebelum engkau ampun dosa-dosa aku ya Allah. Tuan-tuan cakaplah dengan Allah apa pun. Akhir sekali saya nak baca hadis akhir. Okey dah tu. Akhir sekali saya nak baca tuan-tuan, ada satu hadis Nabi sebut, kalau tidak saya riwayat Imam Bukhari dengan Imam Muslim, Nabi sebut, ma min abdin, tidak ada seorang hamba yasumu yauman, yang berpuasa satu hari fi sabilillah, dia puasa satu hari ini di jalan Allah, maknanya kerana Allah, bukan kerana. Tapi memang puasa ni tuan-tuan, satu-satunya ibadah yang paling hebat kita berada dalam tempoh ibadah kepada Allah. Patutlah Allah sebut macam mana puasa ni, innahu li, dia untuk aku, wa ana ajzi bihi, aku sendiri akan bagi pahala. Mungkin ibadah lain Allah minta malaikat yang uruskan, bagi pahala, catik pahala dan sebagainya. Tapi dalam bab puasa tuan-tuan sekalian, antara rahsia kita dengan Allah, Allah akan menilainya, Allah sendiri akan bagi. Sebab apa tuan-tuan? Ialah satu-satunya ibadah yang mengambil masa tempoh paling panjang saya dengan tuan-tuan berada. Tuan-tuan pernah baca Quran 12 jam tak berhenti? Pernah? Baca Quran 12 jam tak berhenti? Pernah? Tuan-tuan pernah sembahyang 12 jam tak berhenti? Tak juga? Tuan-tuan pernah berzikir 12 jam tak berhenti? Tak pernah juga. Tuan-tuan pernah bersedekah, masukkan duit 12 jam tak berhenti dalam tabung masjid? Tak pernah. Habis apa yang tuan-tuan pernahnya? Itu tak pernah, ini tak pernah. Saya pun sama juga. Tapi tuan-tuan, kalau saya tanya, tuan-tuan pernah berpuasa 12 jam tak berhenti? Alhamdulillah. Inilah tempoh ibadah yang paling lama saya dengan tuan-tuan berada. Jangan pula azan pukul 3.30. Tahu ya? Dia lapar sangat tuan-tuan, tak bersahur. Orang lain pun tak bersahur juga. Dia pergi Masjid Makmuriah. Tahu Masjid Makmuriah? Saya pernah mengajar kat situ dulu, Qiyamul Lail. Saya rasa Qiyamul Lail. Dia azan pukul 3.30. Dia niat azan tu maghrib. Bagus juga ilmu baru tu tuan-tuan. Azan pukul 10, niat zuhur. Allahumma salli ala sayyidina. Moga-moga Allah ampunkan dia, Allah ampunkan kita lah tuan-tuan. Yalah kadang-kadang kita tak mampu sebenarnya. Saya dengan tuan-tuan yang mampu puasa ni, bukan kerana kita hebat pun. Kita mampu berdiri 8 rakaat ni bukan kerana kita rajin pun. Betul tuan ya? Ke tuan rasa tuan rajin dan hebat?
Tak, Allah yang bagi bantuan, taufik dan hidayah kepada kita. La haula wala quwata illa billah. Tapi akhir sekali tuan-tuan, Allah sebut macam mana? Panjang pula dah. Allah kata, Nabi dan satu sabda, ma min abdin, tidak ada seorang hamba yasumu yauman, dia puasa satu hari. Kita ni dah nak masuk 11. Yasumu yauman, dia puasa satu hari fi sabilillah, kerana Allah. Illa melainkan ba'adallah, Allah menjauhkannya. Fi zalikal yaum, pada hari itu. Tuan-tuan, pada hari itu Allah, contohnya tadi kita puasa. Hari tadi tuan-tuan, Allah jauhkan kita anin nar, daripada neraka, sab'ina kharifan, 70 tahun. Allah. Puasa satu hari Allah jauhkan kita 70 tahun. Kalau puasa 30 hari, tuan-tuan kira lah. Kenapa begitu sekali Allah jauhkan kita daripada neraka? Kerana puasa itu akan dihapuskan dosa. Orang yang dihapuskan dosa akan jauh daripada neraka. Dia masalah saya dengan tuan-tuan yang dekat sangat dengan neraka, sebab dosa kita banyak. Kalau dosa kita tak ada, sebab apa tuan-tuan? Sebab api neraka ni. Sebab dosa ni dia ada dua je. Untuk gugurkan dosa di badan kita. Satu, taubat, istighfar, kita faham sekali lah. Yang kedua, api neraka. Kalau tuan-tuan nak tahu tuan-tuan masih ada dosa, tuan-tuan pasang lilin, letak jari. Kalau masih panas, masih ada dosa. Betul. Api ni dia akan, tuan-tuan, sebab tu Nabi Ibrahim alaihissalam, kenapa api tak boleh bakar dia? Sebab Nabi tak ada dosa. Selain daripada Allah yang menyebabkan, Allah bagi arahan pada api itu, ya na rukuni bardan, wahai api, rukuni bardan, jadilah kamu sejuk. Selain daripada itu, sebab dia tak boleh bakar, tuan-tuan. Kalau dia nak bakar Nabi pun tak boleh, sebab Nabi tak ada dosa. Okeylah tuan-tuan sekalian ya, maka Ramadan bulan keampunan, menangislah tuan-tuan, merayulah pada Allah, cakaplah sebanyak mungkin Allahumma innaka afuun. Kalau boleh tuan-tuan tolong doa untuk saya, kita sama-sama doa, ya Allah berilah rezeki kepada kami ya Allah. Kami mampu melafazkan Allahumma innaka afuun karimun tuhibbul afwa fa'fu anna 100,000 tuan-tuan di bulan Ramadan. Tuan-tuan bacalah. Nak masuk syurga kan? Tuan-tuan pernah minta syurga 100,000 kali? Pernah tak? Mintalah tuan-tuan. Ya Allah masukkan aku ke syurga ya Allah. Ya Allah masukkan ibuku ke syurga ya Allah. Ya Allah masukkan ayahku ke syurga ya Allah. Ya Allah anak isteri aku tolonglah ya Allah, bawa aku dan anak isteri aku ke syurga ya Allah. Tuan-tuan bercakaplah dengan Allah sampai satu waktu Allah bawa kita ke syurga. Dengan amalan yang ada kita sembahyang, kerana kita tugas kita hamba. Hamba nak kena buat apa yang disuruh. Allah kata Allah kata bibi lah kita. Tapi untuk syurga tak cukup dengan 8 tuan-tuan, tak cukup dengan 20. Betul ya? Tak cukup tuan-tuan sekalian. Habis akhirnya Allah kasihan belas pada saya dengan tuan-tuan. Kasihan. Kalau kita duduk di rumah, subhanallah, macam-macam kita boleh makan sekarang ni ya. Duduk surau mana berada makan? Surau ada juga tuan-tuan sekalian. Ya. Buka puasa, AJK je kan sekarang ni. Kita tak boleh dah datang. Saya semalam kesian kat satu surau. Saya pergi, ustaz datang buka kat kami lah ustaz. InsyaAllah. Pergi tuan-tuan, kesian kat AJK. Nasi goreng aja berbuka. Nasi goreng dengan air. Saya kata, ni ke Haji? Ni alhamdulillah, tak apalah Haji. Alhamdulillah. Ingat ke dipanggil ustaz? Ada kambing. Nasi goreng Haji. Okeylah Haji, nasi goreng. Tak ada sebab saya kata, minta maaf ustaz, minta maaf. Dia cakap, kenapa Haji? Tukang masak tak nak memasak. Sebelum ni buka puasa kat masjid, tukang masak semangat nak masak untuk 20 orang, untuk 30 orang. Sekarang ni untuk 5 orang AJK. Dia tak nak masak. Akhir sekali dia masak nasi goreng. Nasi lah ustaz, dia kata. Alhamdulillah, tak apalah tuan-tuan. Tak adalah nak cerita bukan apa sangat tuan-tuan. Ya pastinya Allah ampun dosa-dosa kita insya-Allah. Minta maaf tuan-tuan sekalian di atas kesilapan dan segala-galanya. Cuma saya nak minta izin dengan pengerusi. Saya dah mesej pada Encik Razaman. Saya tuan-tuan, saya buka ladang ayam kampung di Sungai Pinang, Pulau Indah. Dah 6 bulan lah. 6 bulan. Saya selalu pergi tolong sembelih ayam kampung saya tuan-tuan. Jadi kalau tuan-tuan nak pesan untuk hari raya ni rendang ke apa, bolehlah. Saya belah sendiri, saya jaga semua sekali, saya sembelih sendiri, saya proses sendiri. Cuma malam ni saya ada bawa ayam kampung perak. Kalau tuan-tuan nak lah, RM15 satu bekas tu. Yang ayam yang saiz kecil, seekor lah lebih kurang. Yang ayam saiz kecil, RM15. Kalau tuan-tuan nak lah untuk malam ni. Saya selalu bawa. Itulah. Tapi kalau tuan-tuan nak pergi ke tengok ladang saya, boleh juga. Tapi lepas Ramadan lah. Kalau lepas Ramadan bolehlah saya masak-masak ayam kampung, kerutuk ke apa. Dah ramai buat lawatan tuan-tuan sekalian. Jadi insya-Allah boleh. Sekarang ni ada dalam 2000 ekor. 2000 ekor ni. Ayam kampung kacut. Dia ada 2, ayam kampung asli. Ayam kampung asli 6 bulan, ayam kampung kacut ni dia dalam 2 bulan.
Setakat itulah tuan-tuan, minta maaf dan ambil masa sikit pada tuan-tuan. Di setakat itu dahulu, wabillahi taufiq, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi ajma'in. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma rzuqna futuhal arifin ya Fattahu ya alim ya Fattahu ya alim ya Fattahu ya alim. Allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Wa sallallahu ala sayyidina wa lana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallah minna wa minkum ya karim.